Buh dalam labu simpan. Depa buh dalam geriba ni, dalam kulit kambing, dalam kulit menatang yang dijahit ni, buh ayak gantung. Ayak tu guna untuk minum, untuk masak, untuk ambil ayak semayang, untuk apa? Ayak yang duk gantung tu dia panggil syannun. Nabi SAW bangkit pi dekat syannin mu'allaqah, ke oncang hak simpan ayak hak duk gantung di ujung rumah dia. Sampai hari ni orang Arab guna ni, yang kata syannun ni sampai hari ni guna. Kalau dalam masyarakat Arab Bedui lah ni, dia bubuh susu. Ayak bubuh susu, dia ambil susu kambing ke susu apa, dia bubuh dalam tu, dia gantung, dia hayun. Dia hayun, dalam tu dia jadi beku. Dia jadi beku tu, benda dia hayun tu dia jadi keju. Kalau Arab Bedui, orang perempuan nanti duk hayun ni, sambil dia duk tidur, dia hayun dengan kaki dia. Dia ada cara dia. Dia hayun-hayun dengan kaki dia, dia nanti jadi keju. Keju tu dia makan dengan roti. Tu, syannun tu sampai hari ni digunakan. Nabi SAW bangkit daripada tidur, dia pi dekat syannun mu'allaqah ni, dekat ayak hak duk gantung dalam perut kambing ni. Fatawadda'a minha, Nabi berwuduk daripada ayak yang ada dalam tu. Fa ahsana wudu'ah, Nabi ambil ayat semayang cukup elok. Kita bacalah hadis yang cerita tentang wuduk Nabi ni, dia mesti cerita kata apa? Fatawadda'a, kemudian fa ahsana wudu'ah. Mesti punya sebut macam tu. Nabi SAW bila dia ambil ayat semayang, dia akan ambil dengan cara yang elok. Tuan-tuan buka hadis ni, bila baca cerita pasal Nabi wuduk, dia akan sambung sekali dengan fa ahsana wudu'ah. Nabi akan ambil dengan wuduk yang cukup elok. Ambil tu pastikan sampai di tempat-tempat yang patut sampai, sapu muka pastikan sampai di kawasan-kawasan yang kena sampai. Nabi dalam hal berwuduk, dia cukup jaga. Dan pergi duduk di kolah kita, tengok kita ambil ayat semayang macam mana. Macam orang Indian jumpa ayam, bumbrang nak bagi cepat siap. Kita tak ada macam Nabi ni, bila dia berwuduk, fatawadda fa ahsana wudu'ah, tu tak ada ke kita ni. Nombor satu, bila basuh kaki, cedok cerok lagu tu je, cedok cerok lagu tu aja. Ayak tu kena tak celah-celah jari, ayak tu belah tumit kena ke tak, kita pun tak ambil kisah. Kita kira aku dah ambil ayat semayang, kira nak main semayang. Kalau wuduk itu tak sah, semayang kita tak sah. Maka Nabi SAW dalam hadis-hadis dia, sahabat akan cerita benda ni. Nabi dia cukup particular, dia cukup jaga dari segi wuduk ni. Dia ambil wuduk ni, fa ahsana wudu'ah, ambil comel-comel, ambil elok-elok. Summa qama yusalli, lepas tu Nabi berdiri semayang. Allahu akbar. Qala Ibn Abbas, faqumtu fasana'tu misla ma sana'a, summa zahabtu faqumtu ila janbi. Kata Abdullah bin Abbas, yang masa tu budak-budak lagi, bila Nabi bangkit tadi, dia dah jaga dah. Bila Nabi bangkit, Nabi gonyoh biji mata, dia duk tengok dah. Bila Nabi habis gonyoh biji mata, Nabi baca 10 ayat yang akhir surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard, dia duk dengar. Bila habis tu, Nabi pergi ambil ayat dalam syannun mu'allaqah, dia duk tengok. Bila Nabi ambil ayat semayang dengan elok, dia duk perhati. Bila habis Nabi ambil ayat semayang semua selesai, Nabi berdiri, summa yusalli, Nabi semayang. Dia tengok sampai Nabi semayang, dia buat macam Nabi buat. Macam mana Nabi buat tadi ni, dia ikut, dia pergi ambil ayat semayang, dia bagi elok dan sebagainya. Faqumtu ila janbih, aku mai berdiri di sebelah tepi Nabi. Kata syarah hadis ni, dia kata apa? Dia kata Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas sudah silap, pergi berdiri sebelah kiri Nabi. Nabi semayang, dia nak mengikut jadi makmum Nabi, tapi dia pergi duduk belah kiri. Begitu. Fawadda'a yadahu al-yumna ala ra'si wa akhadha bi uzunayya al-yumna yaftiluha. Bila dia pergi berdiri belah kiri, dia takbir semayang sama dengan Nabi. Nabi pegang dengan tangan kanan Nabi atas kepala dia. Dia kata, Nabi pegang, Nabi tolak dia, suruh mai duduk balik kanan. Pasal apa? Bila semayang 2 orang, imam seorang, makmum seorang, makmum kena duduk di sebelah rusuk kanan imam. Duduk balik kiri kalau semayang sah, tetapi tak betul. Maka Nabi pegang dia, dia kata, Nabi tolak dia, suruh mai duduk balik kanan, dia kata. Kemudian dia kata,
Fasalla raka'atain, summa raka'atain, summa raka'atain, summa raka'atain, summa raka'atain, summa raka'atain, summa autara. Dia kata dia pun ikut Nabi semayang. Nabi semayang 2 rakaat bagi salam. Nabi semayang 2 rakaat bagi salam. Nabi semayang 2 rakaat bagi salam 6 kali. Maknanya 12 rakaat. Summa autara. Kemudian Nabi semayang witir. Semayang ganjil 1 rakaat. Summa taja'a hatta atahul muadzin. Lepas habis Nabi tidur balik. Nabi tidur balik sehinggalah mai Bilal muadzin mai bagi tahu kata subuh sudah masuk. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Bilal mai bagi tahu kata subuh dah masuk, Nabi bangkit, fa shalla raka'atain khafifatain. Nabi semayang pula qabliyah subuh 2 rakaat yang ringan. Summa kharaja fa shalla subh. Kemudian baru Nabi keluar rumah dan Nabi pergi semayang subuh bersama dengan jemaah yang duk tunggu di masjid. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada hadis ni ulama buat kesimpulan. Ulama buat kesimpulan kata semayang Nabi itu ialah qiyamul lail. Sembahyang Nabi itu ialah qiyamul lail, maksudnya berdiri malam. Kalau disoal tanya tu Nabi semayang 2 rakaat, lepas tu 2 rakaat, lepas tu 2 rakaat sampai 12 rakaat jumlah dia ni, semayang tu semayang apa? Jawab dia itu sembahyang malam. Khalas. Tak tahulah semayang malam, tapi semayang malam tu apa dia? Tahajud ke? Semayang hajat ke? Semayang Nabi semayang malam. Tidak ada satu pun hadis yang menceritakan secara khusus kata Nabi semayang tu semayang hajat 2 rakaat, semayang tak ada. Dia cuma habaq Nabi sembahyang malam. Maka ulama hadis membuat kesimpulan kalau kita bangun malam, kita nak semayang tahajud, okey, Quran ada bagi tahu. Ataupun kalau kita nak niat kata aku sembahyang malam, aku sembahyang sunat, sembahyang malam, sunat malam aja. Sembahyang itu sah. Samalah dengan bulan puasa, dia kata semayang tarawih tak disebut di dalam hadis. Salat tarawih, tuan-tuan buka lah Sahih Bukhari ke, Sahih Muslim ke, Sunan At-Tirmizi ke, Abu Daud ke, An-Nasai ke, Ibnu Majah, apa pun buka, tak jumpa perkataan salat tarawih. Nabi tak pernah sebut, sahabat tak pernah sebut. Tarawih itu satu nama yang diberikan oleh Imam Nawawi. Maknanya kalau kita nak semayang malam bulan puasa, kalau kita niat semayang tarawih pun tak salah. Kalau kita nak niat kata sembahyang sunat bulan Ramadan pun tak salah. Dia menepati apa yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tak cantik ini apa dia? Tak semayang. Yang tu yang tak cantik. Bukan soal nama tu semayang apa, duk bertengkang pasal nama. Dia ni kata dak hak Nabi semayang tahajud. Dia ni kata dak hak Nabi semayang tu semayang tasbih. Dia ni kata dak hak Nabi semayang tu semayang hajat. Dia ni kata duk bertengkang tu tak mungkin semayang pun. Tak mungkin semayang pun. Tapi duk bertengkang pasal semayang tu nama apa? Yang disuruh oleh agama apa dia? Sembahyang. Yang disebut oleh hadis apa dia? Sembahyang malam. Sembahyang sunat malam hari. Maka siapa yang buat macam tu, dia sudah pun menepati apa yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan Nabi mengakhiri salat malam dia, sembahyang sunat malam hari dia dengan witir. Dengan witir. Nabi tutup ibadat malam dia dengan witir. Tuan-tuan sedang ke tak sedang? Bulan ni, bulan depan satu lagi. Bulan depan, bulan Julai, satu lagi saja kuliah kita di sini. Bulan 8 dah cuti sekolah, bulan 9 dah puasa. Itulah masa dia duduk berjalan macam tu. Tuan-tuan sedang ke tak sedang, malam ni umur tuan-tuan dah 40 lebih. Dah 50 lebih. Dah 60 lebih. Tuan-tuan sedang ke tak sedang, kita menghampiri ajal. Sedang tak sedang itu tak penting. Yang penting apa dia? Janji Allah duk tunggu di sana. Orang sedang pun dia akan jumpa janji ajal dia. Orang tak sedang pun akan jumpa janji ajal dia. Maka sedang lebih baik daripada tak sedang. Pasal apa? Pasal ajal dia bukan makin jauh, dia semakin dekat dengan kita.
Kemarin dengan hari ni lebih dekat dengan ajal kita. Hari ni dengan esok lebih dekat dengan ajal kita. Minggu ni dengan minggu depan lebih dekat dengan ajal kita. Kita semakin mendekati ajal. Perbanyakkanlah bekal untuk kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1 muka surat 167.